Okay, last time. Alright, so just a recap, learning standard yang kedua kita adalah kita nak investigate and make generalization about the effects of changes in constant A, B and C on our trigonometric graph functions. Okay, so kita dah cover A and B dan di mana A is actually the change in amplitude. Okay, so B is a change in period. Okay, so now we're going to go into C, the value of C. So C, what changes dalam C adalah position of the graph. Okay, so sama ada kalau C kita positif, dia akan bergerak, graf kita akan bergerak up daripada x-axis. Maksudnya dia jauh daripada x-axis tapi dia naik atas. So dia naik atas. Manakala kalau C kita negatif, will be down the x-axis, bawah x-axis. Okay, itu saja. Berapa banyak nak naik, berapa banyak nak turun, dia bergantung kepada nilai C. Okay, let's look into our first example for today. Okay, first example, y equals to sin x plus 4. Okay, so kita akan tengok kat sini, A saya adalah 1, B is equals to 1, and C, if you see, C saya adalah positive 4. So A1, B1, so meaning dalam graf kita yang asal which is y equals to sin x. So there is no change, cuma yang berubah hanyalah nilai C. Okay, so our graph is sin. So period tidak berubah. Okay, saya lukis yang asal dulu. Since dia nak naik atas, kita tulis tu, lukis dekat bawah sikit. Okay, I'm gonna draw yang sin biasa dulu. Okay, so this is our y equals to sin x. So amplitude tak berubah. Amplitude 1. Alright. So this is y equals to sin x. Now A does not change. So amplitude will still be the same, 1. Okay, B, the period. Period dia 1 for 360 degrees. Okay, what changes is C? C will move up. Kita akan bergerak ke atas. Move up. Berapa banyak? 4 units. So up 4 units. Jadi graf ini keseluruhannya akan bergerak ke atas. Okay, contoh. Point saya 0, 0 akan bergerak ke atas 4 unit. Jadi bila dia naik 4 unit, yang berubah adalah y intercept kita. So dia akan jadi y saya ada pada 4. Okay, mesti faham benda tu. Kena padam kot ni, nampak ni. Okay, so saya bergerak 4 unit ke atas. Aduh, kejap. Nanti saya nak lukiskan tak muat pula. Okay.
Panjangkan. So bergerak 4 units up. Okay, daripada point sini 0, 0 bergerak kepada point 4. So jadi graf saya akan muncul. Dia punya x-axis dia akan berada kat 4 pula. Tapi ni bukan x-axis lah. Okay, jadi sekejap. Nak tunjukkan. Okay. So meaning saya punya graf, dia akan pergi situ. Dia naik atas, dia turun kat situ. Okay, kamu nampak Sekarang graf saya dah bergerak ke atas. Berapa banyak? 4 unit. Okay. So since dah bergerak ke atas sebanyak 4 unit, saya punya amplitude is still the same. Amplitude saya still 1. Jadi my maximum now dah berubah kepada 5. Okay. So amplitude saya masih 1, which is 1. So my minimum will change into 3. Nampak graf saya dah bergerak ke atas. Nak lukis betul-betul nanti tak muat pula. Okay, so sekarang there is no x-intercept. Dia tak potong x pada mana-mana. Jadi macam mana nak label? Okay, so you label guna dotted line macam ni. Mengatakan point ini ada pada 180 degrees. Point ini ada pada 360 degrees. So dotted line perlu yang penting bila nilai C kita bergerak ke atas ataupun ke bawah. Sekejap. Ni finish this. Okay. So dotted line 90 degrees pun kena ada. Dotted line for 270 degrees pun kena ada. Okay. So barulah complete graph saya. Right, nampak bergerak ke atas 4. Apa yang berubah sekarang adalah ni. Yang penting. Dia jadi 5, 4, 3 instead of 1, 0, negatif 1. Dia just bergerak ke atas sahaja. Okay. Look at B. So B, A saya 1. B saya 1. But my C is negative 2. So negative 2 meaning move down 2 units. Okay. So kita just buat a sketch. Kita tahu C akan mengubah kita punya kedudukan maksimum, minimum dengan kita punya y-intercept. Nampak Dia akan ubah saya punya maksimum, minimum dengan y-intercept saya. Dia akan berubah daripada 0 pergi 4. Okay, so if you still remember cosine, graf cosine, y-intercept kita ada pada 1. Atas sangat. Betul lah. Okay, so y-intercept kita ada 1 kat atas ni. Ini kita punya y-intercept and then kita ada 0 as usual. And then kita ada negatif 1. Okay, since negatif 2 bergerak ke bawah 2 unit, 0 dia akan bergerak dia jadi 1, 2. So dia akan pergi kepada negatif 2. Negatif 1 pula akan bergerak 2 kali, 1, 2. So dia akan jadi negatif 3. 1 akan bergerak 2 ke bawah, so 1, 2. So 1 ini akan jadi negatif 1.
So sekarang benda yang kita akan bermain adalah negatif 1, negatif 2 dengan negatif 3. Okay, so now we sketch. So nampak x-axis saya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi x-axis saya dekat atas. This will be my x-axis. So saya lukis je x-axis saya kat atas. 0. Okay. So cosine saya akan jadi, dia akan bergerak yang point 1 tadi, dia jadi negatif 1. So lukislah daripada bawah. Cosine bentuk macam tu. Okay, so dia akan jadi negatif 1. Kita anggap dekat sini ada tengah-tengah dia. Ni akan jadi negatif 2 dan minimum will be negatif 3. So, sekarang kita tengok degree pula, hujung sekali 360 degree. So kita punya minimum akan jadi 180 degree. Lepas tu dekat tengah-tengah ini adalah 90 degree. Dan kita punya 270 degrees. Itulah graf kita. Nampak Amplitude is still the same. Amplitude saya adalah ini, 1. Does not change. Amplitude saya still 1. Okay. So please remember, budak sentiasa confused. Bila cosine, amplitude bukannya 2, dari atas ke bawah. Amplitude adalah separuh dia. Okay. Alright. Last for example 1. So A is still 1, B is still 1, but C saya negative 6. So bergerak down 6 units. Okay. So sign sign. So kita buat sketching dulu. So sign saya, my point y-intercept adalah pada kosong. And then kita ada 1, kita ada negatif 1. Okay, so 0, 6 units down. Bawa ke bawah 6 unit, dia akan jadi negatif 6. Okay. So untuk negatif 1, bawa turun 6 unit. Okay, negatif 1 bawa turun 6 unit, dia akan jadi negatif 7. Jadi 1 bawa turun 6 unit, dia akan jadi negatif 5. Jadi kita punya maksimum adalah negatif 5. Minimum kita negatif 7. Dan kita punya axis dah bertukar daripada x-axis kepada negatif 6. Jadi y-intercept kita adalah negatif 6. Dah bertukar. Okay. So now we draw. So kalau tengok kita punya x-axis berada di atas. So lukis. Siap-siap x-axis ke atas. 0. Jadi tak payah pergi bawah sangat. Tak ada masalah sebab kita akan label dengan betul je. So sign. Wah, sekejap. Better saya buat ni dulu kot. Senang sikit nak tengok kat mana kan. So ini adalah negatif 6. So saya punya y-intercept.
Jadi maximum adalah negative 5, minimum will be negative 7. So yang hujung ni adalah 360 degrees. Tengah-tengah ni 180 degrees. So dekat maximum value dia adalah 90 degrees. Dekat minimum value it will be 270 degrees. Okay. Alright, so far ada soalan tak? No questions, ah? Okay, kalau no questions, kita pergi kepada example 2. Alright, sekarang kita nak campur adukkan. So A, B and C. So this is gonna be interesting. Okay, so the first one. A is 2, B 1, C positive 1. So nampak? Amplitude saya 2. This is my amplitude. So dia akan stretch jadi 2. My period stays the same. Ni stays the same, does not change. Period. Okay, so simple. So C will move up 1 unit. Okay, so since A dengan C, kenapa saya buat macam tu? A dengan C, dia effect pada kita punya y-axis, maximum minimum. Okay, so kita buat sketch dahulu. Alright, now ambil kira nilai A first. Nilai A amplitude. So cosine, kita punya y-intercept is negative 1. Cosine and then kita ada 0, we have kenapa negative 1 kat atas? Kita punya y-intercept is 1 and then kita ada 0 and negative 1. So amplitude saya jadi 2. Jadi dia akan stretch out my y-axis. Y ni. Dia akan stretch out jadi 2. Jadi dia akan jadi 2 dengan negatif 2. Okay. So daripada sini saya punya A saya dia adalah di antara negatif 2 dan negatif 2 ke atas lagi. 2, 0 and negative 2. So saya punya y-intercept is at 2. Okay, ni adalah nilai A. Okay, now kita tengok nilai C. Kalau C move up, kita nak bergerak ke atas. So jadi 2 bergerak 1 ke atas, dia akan jadi 3. 0 gerak 1 ke atas, dia akan jadi 1. Negatif 2 gerak ke atas, dia akan jadi negatif 1. Jadi selepas perubahan pada nilai C, saya punya y-axis akan jadi y-intercept pada 3 and then dia 1 dan negatif 1. Ini adalah perubahan pada nilai C. Hopefully you guys dah tak confused as to 1, negatif 1. Alright, so ini sekarang kita punya labeling pada y-axis. So sekarang kita check. Amplitude saya adalah 2 sepatutnya. So
So 3 tolak 1, 2. 2 hingga negatif 1. So 1 tolak negatif 1. 1 tolak negatif 1. Dia adalah 2. Besar tolak kecil. Okay. A saya tak ada masalah. Bergerak 1 unit ke atas. Daripada sinilah. Kosong jadi 1. 2 jadi 3. Negatif 2 akan jadi negatif 1. So it is important for you to sketch this kalau kamu confused. Okay, barulah kita draw. So nampak saya punya x-axis kat mana sekarang? Is here. Kosong ni. So draw lah appropriately kedudukan tu supaya kamu tak confuse nanti. So saya punya x-axis lebih kurang kat sini. So tadi adalah cos cos x. So cos daripada 3, saya punya aksis sekarang daripada x-axis bertukar kepada 1. Di atas. Sini 1. So dia akan mula kat 3. Dia naik, dia turun sampai ke negatif 1. Around here. 2, 3. Okay, saya gerak dekat sini. And then, okay. Tak boleh lah lukis kat iPad ni. Nampak macam saya ingat je semua. Sebab garisan ni lah sebagai panduan. Okay. So sini 360 degrees. Tengah-tengah ni adalah 180 degrees. Okay, jadi 90 darjah, berhati-hati kat mana. So this will be 270 degrees. So kat sini x-intercept saya tak boleh tahu. Sebab dia dekat situ. Okay, I cannot see dia potong setengah-setengah. Cannot see. Sebab dia punya apa tu? Ratio dia sini 1, sini 3. So I cannot say this is half. Okay, jadi macam ni kita label apa yang kita tahu. Alright, so this is my graph. Y equals to 2 cos x plus 1. Okay, nampak period saya tak berubah. Still satu period untuk 360 darjah. Okay. So that's how you do it for A. Okay, let's try B. Okay, B tangent. Best tangent ni adalah dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum. Jadi kalau A saya 1, B saya 0.5, C saya negatif 1. Okay, so since tangent punya graph does not affect your maximum and minimum. Jadi A saya tak ada masalah. Cuma C tu kamu akan nampak ada perbezaan dia. A saya does not change anything. Nilai A lah. Okay. So B, period. So one period is 180 degree divided by 0.5. So this is actually 360 degree. So 360 degree adalah saya punya satu period. Okay. Let's look at C. C saya bergerak down 1 unit. Okay. Kamu kena faham dalam graph tangent, yang penting adalah x-axis. Sebab dia bermula, dia ada y-intercept.
dia bermula macam tu. Kita punya apa orang panggil? Tangent lah. Okay. Okay. So, tangent, kalau kamu tengok perhatikan lekuk dia tu, dia punya apa ni? Macam ni lah lekuk dia ni, ada pada x-axis. Jadi bila dia move 1 unit down, saya punya x-axis ni bukan pada 0 dah. Dia akan turun 1 ke bawah. So dia ada pada -1. Jadi lekuk saya akan ada pada -1. Okay, jadi cuba kita lukis. Okay, period saya 360 darjah. Jadi kita akan ambil daripada sini hingga sini saja. Satu period. A tak berubah. A does not change anything in tangent graph function. Okay, let's draw. So x-axis saya akan ada ke atas sikit. Okay, saya gerakkan dia ke atas sikit, x-axis. 0. Dan sekarang ada -1. Okay. So graf saya akan gerak daripada -1 naik atas, lekuk dia. Kena faham. Okay, satu period saja. Jadi daripada sini dilekuk ke sini. Mana ni? Okay, so graf saya akan berhenti kat situ. So 360 darjah kat sini. Sini 180 darjah. Okay. So apa yang membezakan C adalah kat mana kita punya lekuk ni. Instead of dekat x-axis, dia dah turun bawah kepada -1. Okay. So itu perubahan C pada graf tangent. Itu saja. Nilai A dia does not effect. Kalaulah saya letak 3 tangent kat depan ni, dia tak berubah apa-apa. Dia sama juga. Okay. Right. So saya buat lagi dua lagi example. Okay. So sekarang kita pergi kepada graph sine. So sekarang ada tiga nilai. A saya 3, B 2.5, C +3. Okay. So amplitude 3, period 2.5 dan graf saya sine. Jadi sine tak perlu buat formula period pun tak ada masalah. Maksudnya 2.5 adalah graf kita ada 2/2 graf. Okay, 2/2 graf adalah macam mana? Maksudnya sine saya ada 1, 2, okay, 2/2. Dia akan sampai situ, 360 darjah. 2/2. So amplitude saya mesti 3 dan dia akan bergerak ke atas 3 unit. Okay, jom kita buat untuk A dengan C. Alright. Saya punya y-intercept pada 0. Maksimum saya adalah 1. Minimum saya -1. This is my y-intercept. Okay, jadi
A saya 3 unit, amplitude saya adalah 3. Jadi dia akan daripada 1 dia jadi 3. Apa lukisan ni? Dia nak jadi 3. Jadi saya punya maksimum akan jadi 3. So bawah pun 3. Minimum saya akan jadi negative 3. So perubahan dia pada maksimum minimum sekarang 0, 3 and negative 3. Nilai A. Okey, C 3 unit ke atas. Okey, bergeraklah 3 unit ke atas. So 3 bergerak naik atas 3 unit. So dia akan pergi pada 3 tambah 3, jadilah dia 6. Kosong naik 3 unit, dia akan pergi jadi sinilah 3. And then negative 3 naik 3 unit, dia akan jadi kosong. So jadilah kita punya x axis pula, y axis adalah 6, 3 dan kosong. So sini saya punya x axis, y intercept saya pada 3. Okay. So dah ada So graf saya bentuk lebih kurang macam ni. X axis saya kat sini, ni adalah minimum saya. So maksimum 6. Axis saya sebagai yang tengah-tengah tu adalah pada 3. Okay, let's draw. So x axis ada kat bawah sekali. So saya boleh lukis x axis tu kat bawah saja. Aduh. Tersasar. Buatlah panjang sikit kan sebab graf kita panjang. Okay, x 0. Okay. Saya buatlah sikit. 3. Dan kat atas ni 6. Nak bajet jauh mana saya nak lekuk senang. Okay. So tengok sini. Saya ada 3 bukit kat atas, 2 bukit kat bawah. 3 bukit kat atas. And then ada 2 bukit kat bawah. 1, 2. Okay. Case. Mula pada titik 3. Y intercept. Okay, 1. Alah, tak muat pula. Kecilkan sikit lah. 1. 2. Setengah. Okay. 1. Sampai sini. 2. Sampai sini. Setengah. Okay. So here will be my 360 degrees. Okay, nampak ada 3 bukit. Maksudnya tengah-tengah ni lah adalah saya punya 180 degrees. Okay. So boleh tak saya potong lagi di antara 0 to 180 degrees, graf saya ada 1/2. Okay, jadi saya tak boleh nak potong mana-mana. Okay, macam mana nak buat dia separuh? Tak boleh. You don't know. Okay, so kita hanya boleh label 180 dengan 360. Okay, tapi
Tengok sini Tapi ya guys, kita fokus pada B 2.5. Kita boleh kira pula dah. Kita boleh kira satu period. Tak ada tempat dah nak lukis. Saya tulis kat atas sebelah kanan tu Satu period is equals to 360 degree divided by D. Okay, jadi 360 degree divided by D, 300 D, kenapa D? B, sorry. Fikir lain, cakap lain dan tulis lain. Okay, divide by 2.5. So you guna calculator 360, you divide by 2.5, you will get 144 degrees. So satu period saya adalah 144 degree. So kamu boleh label dekat sini. Satu period satu kat sini adalah 144 degree. Okay, jadi period yang kedua, satu lagi. So tambahlah 144 lagi. So jadi 288 degree. Okay. Kemudian 144 tengah-tengah dia ni. So 144 tengah-tengah. Jadi kamu boleh potong 2, bahagi 2. 144 you divide by 2. You will get 72 degrees. Jadi dekat sini, hopefully you guys nampak lah. Macam mana nak cakap ni? Okay, ini satu period. Period saya kat sini one period. Dan this is another one. Satu period lagi. Ini ada setengah. Okay. So satu period tadi kita kira 144 degree. So jadi period yang kedua 144, you plus lagi 144. Kita dapat 288. Okay. Jadi nampak period saya yang kedua ni setengah dia. Dekat sini. Okay, saya boleh tahulah. Iaitu, since kat sini setengah dia adalah 72. Jadi kat sini 144 tambah 72. So dapatlah 216 degrees. Okay, jangan cakap tak boleh kira. Even maximum ni pun boleh kira. Since kita dah tahu 72 kat sini, separuh daripada 72, you will get 36. Itu yang pentingnya lah ni, 36. So every maximum ni saya boleh tahu, every minimum ni pun saya boleh tahu. So sekarang x intercept saya 72 tambah 36, which is 108. So dekat sini, my x intercept lagi satu sebenarnya adalah 216 plus 36, which is 252 degrees. Hopefully you guys tak confused ni. Dan satu lagi dekat sini, maximum adalah 288 tambah 36. So you dapat 324 degrees. Okay, barulah lengkap graf saya. X-intercept ada, maximum and minimum pun ada juga. So itulah dia. Alright, ada soalan ke? Alright, so saya label dulu. Y equals to 3 sin 2.5x plus 3. Okay.
Inilah graf kita. Inilah sebenarnya rahsia macam mana cikgu matematik kamu tahu graf tu bergerak ke mana. Dia benda-benda macam ni lah. Macam mana graf tu berubah bila equation kita berubah. Okay. Boleh ke ni kita guna last example? Alright. Let's go. So last example. A is 3. B is 3. C adalah plus 1. You have to do it together with me. Kalau tak, kepala kamu tak akan bergerak. Okay. So, amplitude saya 3. Period saya 3. Ini adalah cos. Okay, jadi maksudnya graf kita ada 3 kalilah dia akan dilakukan 3 kali. So, cos 1, 2. Oh, tak cukup panjang. Panjangkan lagi. So, 3 mangkuk kita ada. 360. Okay. So, period saya, bentuk graf saya lebih kurang macam tu. Alright. So, let's go. A dengan C. So, saya punya y-intercept adalah pada 1. Dan kita ada kosong dan juga minimum negatif 1. Okay. So, amplitude 3. Jadi, saya punya maximum value akan jadi berapa, guys? Maximum value saya akan jadi berapa? 4. 3. Jangan confuse Sekarang saya punya amplitude. So amplitude daripada 1, sini 1, saya punya amplitude akan jadi 3. So jadi saya punya maksimum akan jadi kenapa dia ada satu garisan yang tak guna tu? Akan jadi 3. So kosong tetap kosong. So minimum kita akan jadi berapa? Negatif 3. Ya, negatif 3. Okay, so ini untuk nilai A. Alright, C bergerak up 1 unit. Okay, bergerak up 1 unit. Saya punya maksimum akan ada kat mana pula, Kelang? Siapa? Tak ada sesiapa? Akan jadi? 4. Okay, and then kosong akan jadi berapa? 1. Minimum? Negatif 2. Ya, negatif 2. Okay, so kita punya y-intercept pada 4. Good. Hopefully jangan confuse. So C. Okay, sekarang kita nak kena lukis. Nampak kita punya ada 3 kali. Right. Saya lukis dulu. Dan saya punya tengah-tengah ni adalah 1. Kita nak bajet kan. Sini saya buat lukis kat sini atas dulu lah 4. Sini graf kita panjang. Kita ada 3, 2, 1. Kat sini lah. Kenapa negatif 1? 1. Dan kita ada negatif 2. So x-axis saya lebih kurang dekat sini lah. Zero.
Okay. Sekarang bermulalah kesenian. Cikgu kamu tak seni sangat. 3 kali 1. Nampak tu? Cakap dah. Just draw. Pusing skrin saya. Kenapa dia padam? Satu, 2, okay. Aduh, susah betul. 360 degree. Okay, so saya nak tanya. Bagi tahu saya, satu period saya berapa degree? 120. Ya, betul. Okay, hopefully you guys tahulah nak kira macam mana Satu period equals to 360 degree divide by B. So B kita adalah 3. So 360 degree divide by 3, kamu akan dapat 120 degrees. So satu period 120 degrees. So sini 120. Okay, satu lagi period. So dia akan jadi 240 gandaan. And then akhir sekali 360. Jadi separuh daripada itu adalah berapa? Separuh berapa? 60 Kamis. Ya, 60. Mana datang? Sebab satu period 120. Ni satu period kita 120. Jadi setengah daripada dia adalah 60. Okey. Jadi sebab kamu kena faham konsep dia macam ni kalau sesiapa yang masih lagi tak dapat catch up. Kamu punya graf cosine, kita belajar macam ni. Ini graf cosine biasa. Y equals to cos X. Okay. Bisa kosong pula. 1, kosong. Sini negatif 1. Okay, kita belajar graf cos macam ni kan. Mangkuk 360. Jadi tengah-tengah ni adalah kita punya minimum. So jadi dia 180. Tengok semua dia berkisar pada sini, kosong ni, tengah-tengah ni. Jadi separuh daripada 180 adalah 90. Dan separuh daripada sini adalah 270. Mana dapat sebab dia punya gandaan dia sama, 90, 90, 90, 90. Okay, so sekarang graf kita ni, daripada kosong x-axis kita ni, dia dah bertukar jadi 1. Dia dekat sini. So fokus kita bukan pada x-axis dah. Fokus kita pada aksis atas ni. Okay, fokus kita sekarang pada aksis 1. Jadi kamu, sebab tu saya kata topik graf ni, subtopik graf ni kamu kena ada imajinasi yang bagus. Okay, so jadi kita dah kira tadi satu period 120. Jadi setengah daripada tu, which is sepatutnya sampai sini lah, sampai atas ni. Okay, tapi saya berhentilah pada y-axis, pada x-axis saja. Kita tak adalah tarik sampai ke atas. Okay, tapi dalam graf cos, dia kat situ lah tu, setengah. Nampak ni, bandingan dia. So dia separuh daripada 360.
Jadi kalau period kita 120 sekarang, jadi separuh daripada 120 adalah 60. Okay. So now, kamu tengok. Dekat sini, ni aksis ni, dia sebenarnya separuh lagi daripada half a period. Sebab tu kamu confuse, saya rasalah. Okay, ini adalah satu period. Sampai 120. Satu period. Tapi sampai 160, ini half a period. Jadi, saya nak fokus dekat sini. Sampai 60 ni je. Jadi sampai 60 ni, separuh daripada 60 ni adalah dekat sini. Sini point separuh. Time ni lah lori tu nak datang kan. Gerak cepat sikit lori. Okay. Dia akan makin kuat lah tu. Gerak cepat. Oh, okay, bagus. Okay, jadi separuh daripada itu, jadi 60 bahagi 2 lah. So dia akan jadi 30 degree. Hopefully you guys nampak. Sebab lukisan saya dia sengit-bengit kan. Jadi awak tak nampak. Kalau dia cantik, awak nampaklah dia separuh sebenarnya kat situ. Okay. Alright. So sekarang kita bolehlah label. Nampak setengah daripada graf adalah 60. Jadi for every minimum, kita lagi boleh potong lagi. So ini akan jadi, kat sini di antara sini akan jadi 60. So jadi 60 tambah 120 akan jadi 180. Okay, lepas tu setengah ni 180, kamu tambah 60, kamu akan dapat 240. Okay, lepas tu tambah lagi setengah, kamu akan dapat 300. Tambah lagi 60 darjah. Okay. Alright, so x-intercept dalam kes ini, x-intercept, saya tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab sini 1, sini 1, sini negatif 2. I cannot do anything. Sebab dia punya sini, dia punya ratio dia tak ngam. Okay. Berbeza dengan ke atas ni tadi, nampak? X-axis tak mempengaruhi graf saya. Jadi kat sini 3 dengan 3, dia ngam. Jadi saya bolehlah label saya punya x-intercept. Tak ada masalah. Tapi graf ini, x-axis saya, dia ada dekat tengah-tengah ni. So I cannot label my x-intercept. Ratio dia tak ngam. So apa saya boleh label adalah maksimum dan minimum saja. Okay. Boleh ke guys? Cakap je 40 minit, akhirnya 1 jam juga kelas kita. Okay. Okay, so itu sajalah. That is our last example.